hedonisme telah membawa kepada pelbagai masalah sosial dan ekonomi, memusnahkan struktur masyarakat dan mewujudkan masalah jangka panjang. Saya akan membentangkan pengenalan berkaitan falsafah hedonisme, iaitu pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat global. Pertama sekali, hedonisme berasal daripada perkataan bahasa Greek, iaitu hedonismos yang bermaksud kemeriahan. Hedonisme adalah fahaman falsafah bahawa keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup. Isu pergaulan bebas ini telah menjadi salah satu masalah sosial yang masih diperkatakan sehingga kini. Masalah pergaulan bebas menjadi semakin tidak terkawal, terutamanya dalam kalangan masyarakat global, kerana mereka ingin mencuba pelbagai perkara tanpa memikirkan impaknya pada masa akan datang. Berdasarkan kajian kami dalam falsafah hedonisme ini, antara objektif yang dapat kami sampaikan adalah untuk menghuraikan isu-isu semasa berkaitan pergaulan bebas masyarakat global. Seterusnya adalah mengenal pasti faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada pergaulan bebas. Akhir sekali adalah untuk mempersembahkan cara-cara bagi mengatasi pergaulan bebas serta implikasi jika kita tidak mengatasi pergaulan bebas ini. Bagi isu semasa berkaitan dengan pergaulan bebas dalam masyarakat global, antaranya adalah trend peningkatan kes rogol di kalangan remaja di Malaysia. Dalam trend ini telah menunjukkan trend semakin meningkat, pola yang meningkat sejak tahun 2021. Hal ini mungkin disebabkan oleh akses internet yang sangat mudah, di mana para remaja boleh mengakses bahan pornografi melalui internet, dan terus secara tidak langsung menyebabkan trend ini semakin meningkat dan melibatkan pergaulan bebas yang semakin leluasa pada zaman ini. Seterusnya, wujud kegiatan LGBT yang semakin meningkat. Pergaulan bebas mendorong kepada perbuatan seks sesama jenis ataupun homoseksual. Akibatnya, perbuatan ini melanggar hukum alam dan boleh mendorong kepada pelbagai penyakit bahaya seperti HIV dan AIDS. Akhir sekali, kes kelahiran bayi luar nikah yang semakin meningkat. Pergaulan bebas mendorong kepada perbuatan seks luar nikah dan akibatnya bayi-bayi yang tidak bersalah ini sering dibuang untuk menutupi kesalahan pasangan yang tidak bertanggungjawab ini. Seterusnya adalah faktor pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat global. Faktor yang pertama adalah masyarakat mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Hal ini terjadi kerana apabila mereka berkawan dengan rakan sebaya yang sering mengamalkan amalan hedonisme. Faktor yang kedua adalah masyarakat kurang didikan agama yang menyebabkan mereka mudah terjebak dengan segala gejala sosial. Faktor yang seterusnya ialah kejutan budaya yang dibawa oleh nasi barat. Sebagai contoh, cara pemakaian. Faktor yang terakhir ialah terpengaruh dengan cerita Hollywood yang tidak sesuai ditonton oleh remaja bawah 18 tahun. Ini kerana beberapa cerita Hollywood terdapat unsur-unsur pornografi yang mengganggu perkembangan otak remaja. Apakah kesan jika tidak mengatasi masalah pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat global? Yang pertama, masalah gejala sosial semakin berleluasa. Apakah contoh masalah gejala sosial yang disebutkan itu? Semestinya hubungan bebas di antara sama jantina maupun berlainan jantina. Kerana apa? Kerana ia boleh membawa kepada pelbagai penyakit yang seperti kita ketahui, HIV, AIDS dan lain-lain. Yang kedua, masalah kesihatan mental juga semakin meningkat. Kemudian, kita juga perlu memikirkan bagaimana masalah hedonisme ini memberi kesan kepada norma masyarakat kita. Memandangkan pengabaian tanggungjawab telah menjadi kebiasaan, orang ramai lebih cenderung untuk mengejar keseronokan daripada memenuhi tanggungjawab mereka. Selain itu, ekonomi masyarakat menjadi semakin tidak stabil. Kehidupan hedonistik yang membawa keborosan dalam berbelanja adalah punca ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan. Jika perkara ini tidak diselesaikan dengan segera, ia boleh membawa kepada isu kewangan seperti hutang dan kekurangan simpanan pada masa hadapan. Mengatasi pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat global adalah yang pertama, selektif dalam memilih teman, iaitu karakter seseorang terbentuk daripada siapa dia berteman. Sebab itu, hindarilah menjalinkan pergaulan dengan teman yang dirasa membawa impak buruk. Yang kedua adalah
bimbingan orang tua dan instansi pendidik. Sebagaimana kita tahu bahawa golongan orang tua dan instansi pendidik merupakan golongan yang mempunyai pengalaman yang sangat tinggi dalam kehidupan mereka. Oleh itu, golongan masyarakat global perlu menerimakan nasihat daripada golongan tersebut yang dapat dijadikan sebagai suatu pengajaran kepada dalam diri mereka, dan juga ia dapat menjauhkan diri mereka daripada terlibat dalam pergaulan bebas tersebut. Seterusnya, cara mengatasi pergaulan bebas dalam masyarakat global adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dengan mengukurkan ketaatan kita terhadap Tuhan, itu dapat memberikan panbalik pada diri kita untuk tidak mengikuti pergaulan bebas. Hal ini kerana dalam pergaulan bebas tersebut, banyak terjadinya impangan dengan ajaran agama. Oleh kerana itu, memperkayakan diri dengan ilmu agama serta mendekatkan diri pada Tuhan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi pergaulan bebas. Kesimpulannya, pergaulan bebas dalam masyarakat global menjadi isu semasa yang sangat penting. Jika isu ini tidak dapat diatasi, ia akan menjadi lebih teruk. Oleh itu, tindakan perlu diambil seperti meningkatkan kesedaran pendidikan agama, kesedaran masyarakat dan pengawasan terhadap kandungan media yang tidak bersesuaian. Selain itu, isu-isu seperti kes robol, LGBT dan kelahiran bayi luar nikah juga memerlukan pendekatan yang bijak melalui pemahaman, pendidikan dan sokongan kepada individu yang terlibat. Keseluruhannya, penting untuk bekerjasama sebagai masyarakat untuk mengatasi isu-isu ini dan mempromosikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita.